boleh memberi hidayah olehmu wahai Nabi Muhammad akan man ahbabta, barang siapa yang engkau cintai, walakin Allah, akan tetapi Allah Subhanahu wa taala memberi hidayah ia kepada barang siapa yang dia kehendak. Itu ayat itu menunjukkan hidayah muwasilah ini semata-mata milik Allah Subhanahu wa taala, tidak boleh siapa-siapa bagi. Satu lagi nama dia hidayatun tariq, petunjuk kepada jalan. Inilah yang dibuat oleh nabi-nabi dan rasul-rasul. Petunjuk bawa kepada manusia, kepada umat ini. Kalau nabi-nabi lain ada bangsa-bangsa, ada kaum-kaum yang tertentu, tapi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Allah Taala semua. Umat manusia ni bagi akhir umat Nabi Muhammad semua. Jadi ummatud dakwah dengan umat ijabah. Umat dakwah ni hak kafir yang akan masuk Islam, yang hanya Allah Taala sahaja tahu. Umat ijabah ni orang Islam lah. Itu yang disebut hidayatun tariq boleh. Boleh diberi oleh rasul-rasul yang memang dibawa oleh rasul. Hidayah muwasilah tadi yang kita sebut tadi, yang pertama yang semata-mata milik Allah Subhanahu wa taala tu, ia boleh di mana-mana. Allah Subhanahu wa taala boleh bagi dalam majlis ilmu. Tengok duduk dalam majlis ilmu ni Allah Taala pun hidayah. Ada orang bukan dalam majlis ilmu tak boleh benda pun. Tetapi boleh ketika duduk tengah padang, duduk tengah main bola, duduk tengah, kadang-kadang boleh tengah buat maksiat. Hidayah muwasilah mari daripada Allah ni, tengah buat maksiat boleh. Sebagaimana yang jatuh hidayah itu kepada Sayyidina Umar. Sayyidina Umar boleh hidayah bila? Masa nak pergi bunuh. Masa tubik daripada rumah tu kan, dia nak buat sesuatu kepada Islam. Dia tubik tu tak ada benda lain, nak lawan Islam. Tetapi Allah Subhanahu wa taala beri hidayah ketika itu. Kerana adik dia masuk Islam tu, cerita dia kita tahu dah tu. Maknanya punca dia turun, asal dia nak lawan Islam, tetapi Allah Subhanahu wa taala turun hidayah. Begitu juga kepada Fudail bin Iyad ketika buat maksiat, boleh hidayah daripada Allah. Maknanya hidayah muwasilah ini Allah Taala boleh semua sekali. Mana? Itu panggil hidayah. Jadi nama kita ni Hidayatus Sibyan. Kita sebut nama kita ni Hidayatus Sibyan. Hidayah petunjuk bagi kanak-kanak kecil. Sebiang ni kanak-kanak kecil. Sebiang dalam bab agama. Kita kanak-kanak kecil dalam bab agama. Kalau orang tua-tua syekh, tok-tok guru, tok-tok wali, tu orang tua. Kita ni kanak-kanak. Fi ma'rifati, pada menyatakan pengetahuan tentang Islam dan iman. Makna pada pengetahuan, pada mengetahui tentang Islam dan iman. Islam kalau kita tengok tak kena kepada hukum fiqh. Islam ni kena pada hukum fiqh. Kenapa ibadat kita, bersuci kita, semayang kita, puasa kita, zakat kita, haji kita. Maka dalam kitab ni dia akan bincang sikit-sikit secara fardu ain ni, nak suruh lepas fardu ain dalam bab ibadat kita. Wal iman, dan iman ni barang yang berkait dengan hati, ni berkait dengan tauhid. Maka dalam kitab dia ni dia dahulukan tauhid dulu. Dia bahas sikit-sikit tentang tauhid, lepas tu dia bahas tentang fiqh. Qala allafahu bi lughatil jawil malayuwi. Mentaklih ataupun mengarang ia kitab Hidayatus Sibyan dengan bahasa Jawi Melayu oleh Abu Abdillah Husain Nasir bin Muhammad Tayyib Al-Mas'ud Al-Banjari rahimahullahul bari. Siapa dia pengarang dia? Abu Abdillah Husain Nasir, panggil Tuan Husain Kedah. Tuan Guru Husain Kedah. Nama penuh dia
Husain bin Muhammad Nasir. Husain bin Muhammad Nasir. Muhammad Nasir itu ayah dia. Bin Muhammad Tayyib. Muhammad Tayyib itu tok ki dia. Al-Mas'udi bin Mas'ud. Al-Mas'udi itu bin Mas'ud. Mas'ud tu tok nyang dia. Bin Qadhi Haji Abu Sa'ud. Bin Qadhi Haji Abu Sa'ud. Bin Syekh Muhammad Arsyad. Kenal Syekh Muhammad Arsyad pengarang kitab Sabilal Muhtadin. Tu tok nyang tok nyuk dia. Bin Abdullah Al-Banjari, orang Melayu Banjar. Ni Tuan Husain Kedah ni bahasa asal usul di nama dia Husain bin Muhammad Nasir bin Muhammad Tayyib bin Mas'ud bin Qadhi Haji Abu Sa'ud bin Syekh Muhammad Arsyad bin Abdullah Al-Banjari. Tuan Husain Kedah. Dia pasal apa Tuan Husain Kedah? Pasal dia duduk di Kedah. Ayah dia tu Muhammad Nasir. Muhammad Nasir ni tok guru juga, kahwin dengan Tengku Fatimah binti Tengku Mahmud. Nampak? Dia ni lahir, Tuan Husain Kedah ni lahir pada 20 Jamadil Awal 1280 Hijrah ataupun 2 hari bulan 11 1863 di Titi Gajah Kedah. Tuan Tuan Husain Kedah tu. Jadi toki dia tu tengok toki tok nyang Muhammad Tayyib bin Mas'ud. Mas'ud ni pasal apa dia tengok bin Muhammad Tayyib Al-Mas'udi. Mas'udi tu tok nyang. Husain bin Nasir bin Muhammad Mas'udi tok nyang. Pasal apa dia bangsa kepada Al-Mas'udi? Pasal tok nyang dia nama Mas'ud. Apa dia bangsa kepada tok nyang dia tu Mas'ud. Kerana Mas'ud itu, Tuan Guru Haji Mas'ud itu ialah orang yang syahid ketika berperang dengan Siam di antara Fatani dan Kedah. Panglima perang Mas'ud tu. Tok Guru hak perang di antara Fatani bergabung dengan Kedah berlawan dengan Siam. Perlawanan di antara Fatani dan Siam zaman 1809. Saya tak ingat tengok mula. 1800 lebih tu. Itu berlaku peperangan di antara Fatani berlawan dengan kerajaan Siam. Dan Syekh Mas'ud inilah yang bersama-sama dengan Syekh Abdul Samad Palembang. Syekh Mas'ud ini dilantik oleh Sultan Kedah untuk menjadi panglima perang kerajaan Kedah, bergabung dengan Fatani untuk berlawan dengan kerajaan Siam. Yang bersama-sama dengan Syekh Abdul Samad Palembang. Syekh Abdul Samad Palembang masyhur kan? Kepala dia sampai hari ni ada di Museum Thailand. Kepala dia tu ada di Museum Thailand. Pasal apa? Pasal masa orang kerajaan Siam duduk berlawan sama dengan Mas'ud ni. Mas'ud ni, Syekh Mas'ud ni pun mati. Begitu juga Syekh Abdul Samad Palembang pun mati dalam peperangan. Tapi Syekh Abdul Samad Palembang ni kerajaan geram. Siapa kan? Dia kerak kepala Syekh Abdul Samad Palembang tu, syahid dia. Tubuh dia tu ditanam di Thailand tu, dekat apa dah ingat nama kampung dia tu tapi hari ni alhamdulillah makam dia terjaga. Tapi kepala dia tu ada di museum. Asalnya kepala masa perang tu wika raja. Sampai hari ni kepala dia ada di dalam museum di Thailand. Orang nak masuk tak boleh. Orang VIP je boleh masuk. Orang-orang VIP je boleh masuk. Antara hak raja tengok Tung Mahathir ni tengok. Tung Mahathir ni raja tengok kata, "Oh, ajaib." Pasal apa ajaib? Sampai hari ni tu bit darah. Orang syahid kan? Sampai hari ni tu bit darah. Maka itu Syekh Abdul Samad Palembang bersama-sama dengan Syekh Mas'ud sehingga dibangsakan Tuan Husain Kedah ni bangsa pada Al-Mas'udi. Tok nyang dia tu Mas'ud yang syahid dalam peperangan di antara kerajaan Fatani dan Kedah. Al-Banjari itu bin Qadhi Haji Abu Sa'ud. Qadhi Haji Abu Sa'ud ni patutnya dia balik di Banjar, tak singgah di Kedah. Tapi Sultan Kedah kata duduk di Kedah tu ayah kepada Syekh Mas'ud tu nama Qadhi Haji Sa'ud yang belajar di Mekah lalu balik singgah je nak balik mula kampung dia dekat kalau hari ni Indonesia tu di Banjar. Tapi kata Sultan Kedah duduk di Kedah, lalu duduk sehinggalah lahir keturunan-keturunan yang lahirnya Tuan Husain Kedah ini. Syekh Muhammad Arsyad kenal kitab Sabilal Muhtadin. Kitab Sabilal ni kalau ikut pengajian pondok
Nampak? Mula-mula Minyatul Musalli, naik Hidayatus Sibyang, naik Wisyahul Afrah. Ya, naik Wisyahul Afrah, tinggi lagi. Tinggi lagi Hidayah Sabilal Muhtadin. Rekat-rekat tinggi dah kitab Sabilal Muhtadin tu. Lepas tu Kashful Lisan. Nampak? Kashful Lisan tinggi kali. Kalau daripada sudut turutang tu, mana Sabilan ni tinggi lagi ya. Kita ni baru tu Hidayatus Sibyang ni nombor 2 lah. Kita letak nombor 2 lepas daripada Minyatul Musalli. Ataupun ada juga pondok yang lain ada lain pula. Pondok lain kadang-kadang tu dia letak Wisyahul Afrah nombor 2. Ni hak kita tahu, hak kita belajar, hak kita belajar daripada Minyatul Musalli, naik Hidayatus Sibyang, naik Wisyahul Afrah, naik tangga dia kat tu. Qala rahimahullahul bari, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala merahmati akan pengarang kitab ini. Habis ngaji kulit. Habis ngaji kulit. Qala, masuk dalam. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah, bismillah, dengan nama Allah Ar-Rahmanir-Rahim, yang amat pemurah bagi orang-orang yang mukmin dan kafir di dunia. Ar-Rahim, lagi amat mengasihani akan orang-orang mukmin sahaja pada negeri akhirat. Biasa kalau terjemah gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Sebab apa dia terjemah gitu? Kita tengok sesi. Sebab apa banyak-banyak kitab ulama akan letak mula-mula bismillah? Kerana yang pertama kita kata tauqifiyah. Tauqifiyah ni mengikut akan daripada Quran dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, mengikut apa yang diajar oleh malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Cara bacaannya pun begitu. Walaupun kalau tengok dari sudut i'rab ni mana tata bahasa Arab. Grammar. Mana kalau tengok dari sudut i'rab tu dia boleh baca 9 wajah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim boleh. Rahmanu boleh. Rahimah boleh. Rahimu boleh. Rahimi boleh. Ada 9 wajah kalau tengok dari sudut i'rab. Tetapi kita baca Bismillahirrahmanirrahim. Sebab apa? Kerana ikut daripada apa yang diajar malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang panggil dia tauqifiyah. Tu orang panggil dia. Tu yang pertama. Yang kedua, kerana beramal dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi kata kullu amrin dhibalin la yubda bi bismillahirrahmanirrahim fahuwa aqta wa fi riwayatin fahuwa ajzam wa fi riwayatin fahuwa abtar. Nabi kata kullu amrin, tiap-tiap perkara menapa situ? Amrin, iaitu perkara yang ihtamma bisyar'i, perkara yang penting di sisi syarak. Menapa penting di sisi syarak? Seperti menulis kitab. Seperti apa lagi? Seperti khutbah. Seperti benda-benda penting lah. Syarak menghukumkan benda tu penting. Makanya kalaulah benda yang penting itu tidak dimulai dengan Bismillahirrahmanirrahim, kata Nabi, maka fahuwa aqta, maka adalah ia perkara tersebut aqta, terpotong ekor, abtar, mandu, ajzam, sakit. Apa maksud dia? Naqisul barakah, kurang berkat, tak ada berkat. Dak mula dengan Bismillahirrahmanirrahim, kurang berkat. Maka bila mula dengan Bismillahirrahmanirrahim, banyak berkatnya. Antara berkat Bismillahirrahmanirrahim apa benda? Iaitulah sekira-kira kalau kita duduk rumah baru, ni kata tuan guru Haji Soleh, tak silap tak? Sekira-kira kalau kita duduk rumah baru, rumah kerah, ada gangguan, kakak orang lepo batu tak, kakak orang ketuk pintu gong, sabak berenang.
Lepas tu macam-macam. Maka baca bismillahirrahmanirrahim 41 kali. 41 kali insya-Allah selamat. Nampak? Nak baca ayat ruqyah lain tak anda kita. Nak baca main kena degung tu. Apa? Tukar mimbar ke dia ayat. Baca bismillah lah. Bismillahirrahmanirrahim 41 kali. Baik insya-Allah selamat. Insya-Allah selamat. Antara keberkatan yang ada pada bismillahirrahmanirrahim. Keberkatan ni. Naqisul barakah mana kurang berkat. Tapi kalau bismillah ada berkat. Ada berkat. Berkat-berkat ni benda hak mari daripada Allah Subhanahu wa taala turun. Memberkati kepada satu-satu benda. Maka berkat itu bila ada pada Nabi Muhammad, segala benda yang kait dengan Nabi Muhammad semua berkat. Sehingga orang ambil tabarruk. Orang ambil tabarruk dengan batang tubuh Nabi sallallahu alaihi wasallam, dengan perkara-perkara yang berkait dengan Nabi, semua orang ambil berkat. Sahabat-sahabat ambil berkat. Ada yang sipang rambut, ada yang sipang baju, macam-macam. Apa-apa? Tabarruk. Ambil keberkatan. Yang turun siapa dia? Yang tukang buat berkat? Allah. Tu dia. Yang kita buat tu panggil tabarruk, ambil keberkatan. Maka keberkatan ni kalau nak faham lagu mana? Kata tuan guru Haji Soleh lagi. Berkat-berkat ni gini. Kita beli baju, saya beli baju, awak beli baju, kedai sama. Kedai sama. Tarikh sama, masa sama. Nampak? Lepas tu saya beli baju, awak beli baju sama je, nama apa semua, buatan sama. Tak ada lebih sikit, dua-dua sama je. Lepas tu kita pun pakai, kegunaan dia pun sama. Tak ada. Awak pakai lasok, saya pakai dak lasok, dak sama kegunaan. Tiba-tiba baju saya pakai ni tahan lama, baju awak pakai sekejap je. Maka baju awak tahan lama tu berkat. Nak khabar nak faham berkat-berkat ni lagu mana. Secara umum gitu. Secara umumnya nak khabar faham berkat gitu. Qala Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang amat pemurah bagi orang mukmin dan orang kafir di dunia, Ar-Rahim, lagi amat mengasihani bagi orang mukmin sahaja di hari akhirat. Bismillah, dia mula dengan huruf ba. Dalam bahasa Arab dia ada 3. Ising, fi'il, haraf. Ising kata nama, fi'il kata perbuatan, haraf huruf. Haraf huruf. 3 tu je. Mana-mana ayat bahasa Arab dia hanya 3 itu saja. Cuma banyak pecahan-pecahan tu. Tapi hak besarnya 3 tu je. Ising, fi'il, haraf. Satu-satu perkataan tu kenapa? Ising ke fi'il ke haraf? Ising ke fi'il ke haraf? 3 tu je. Maka bismi ba ni ising ke fi'il ke haraf? Ising tidak dia, fi'il pun tidak dia. Ba ni huruf orang panggil. Dalam bahasa Melayu huruf-huruf ni ialah sendi. Dia tak boleh berdiri dengan sendiri. Kata sendi ni dengan. Kita kata dengan bah. Cakap dengan orang kita kata dengan bah. Orang faham tak? Tak faham. Kita kena tok depan tu. Saya mari sini dengan bah. Baru faham. Tapi kalau mari-mari dengan bah, tak faham. Tak faham. Maka di sini kita tengok pasal apa Allah Subhanahu wa taala bawa mari dengan bismillah. Mana depan dia? Maka di sinilah ulama kata biasa huruf ba ni, kalaulah ba tu ba asli, dia ada gantung dia panggil ta'alluq atau boleh ada depan dia tu ada ising ataupun fa'il, dan kebanyakan dengan aku mulai, kebiasaan lah. Kebiasaan aku mulai, pengarang ni dia memulakan kitab dia dengan nama Allah. Maknanya kita letak depan sebelum bismillah tu, kita takdir bahawa depan tu pengarang dia kata aku mulai, dia mula kitab dia ini dengan nama Allah. Baru faham? Baru faham. Mana mula kitab dia dengan nama Allahu Akbar. Habis tak? Kita hurah sikit-sikit lah.
Yang kedua bismi, yang kedua nama dia isim, ismi, isim. Isim ni kata nama. Dengan nama. Isim ni madalla ala musamma. Barang yang menunjuk ia barang atas barang yang dinamakan. Panggil isim. Tak? Bismi. Dengan nama. Nama apa sini? Bismillah. Dengan nama Allah. Allah itu apa? Lafzul jalalah. Kalimah itu lafzul jalalah. Isim. Alam yang menunjuk ia kepada zat yang wajib wujud. Allah ini ialah kata nama yang menunjukkan kepada zat yang wajib wujud, yang akal kita menghukum wajib ada. Tuhan ni akal kita menghukum Allah ini ialah Tuhan yang akal kita menghukum wajib ada. Akal kita mana akal manusia, semua manusia. Tak kira Islam, tak kira kafir, akal itu akan menghukum wajib ada Tuhan. Makanya wajib wujud. Tuhan ni wajib wujud dia. Lafzul jalalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah lafzul jalalah, isim yang menunjuk kepada Allah itu, kalimah Allah itu isim. Isim yang menunjuk kepada barang yang Tuhan, zat yang wajib ada. Jumhur ulama kata lafaz Allah ini ialah Allah ini ialah khas pada lafaz dan khas pada makna. Khas pada lafaz dan khas pada makna. Maksud khas pada lafaz, iaitu perkataan Allah ini hanyalah khas boleh digunakan kepada Allah, haram digunakan kepada lain daripada Allah. Perkataan Allah tak boleh guna oleh orang lain, tak boleh guna oleh makhluk. Haram hukum dia kalau guna pada makhluk Allah, hanya layak bagi Allah. Lepas tu masa 7 tahun lepas ke 8 tahun lepas, tak ingat balaf seorang orang kafir, orang Kristian nak guna Allah terjemuh dalam kitab Bible ni. Tak balaf seorang situ. Ulama-ulama gitu, ulama ahli sunnah wal jamaah ni duduk bertahan. Mana boleh perkataan Allah diletak terjemuh kepada Bible. Bible ni kitab orang putih, orang Kristian. Orang Kristian. Tak boleh. Pasal apa? Pasal kalimah Tuhan yang duduk pada Bible dengan kalimah Tuhan yang duduk pada Islam tak sama makna dia. Alright? Sebab kalimah Tuhan yang duduk pada Bible itu dia menunjuk kepada fahaman Tuhan 3. Trinity. 3 tetapi 1. Dalam agama Kristian. 3 tetapi 1. Ada Tuhan Bapa, ada Tuhan Mak, ada Tuhan Anak. Itu. Mana Tuhan Bapa, Tuhan Mak, Tuhan Anak pada Kristian. Makanya tiba-tiba nak guna Allah pada fahaman Tuhan yang gitu, mana boleh. Sebab Allah ini hanyalah boleh digunakan untuk zat yang wajib wujud, yakni Allah. Tak, orang lain tak boleh guna. Haram hukum dia. Haram hukum dia kalau guna kecuali dalam bentuk sandaran. Sandaran boleh. Abdullah, hamba Allah, boleh. Nampak? Tapi kalau nak guna Allah tak boleh. Dah akhirnya menang. Kita menang, alhamdulillah lah. Maka sampai hari ni kalau masuk dalam mahkamah, ada orang Kristian pergi buat terjemuh Allah dalam Bible, kalah orang Kristian. Pasal perlembagaan kita, ulama-ulama kita ni dia guna kaedah perlembagaan pun boleh, maknanya tak boleh guna Allah ni untuk diterjemuh ke dalam Bible tu, tak boleh guna. Dia boleh guna God je lah. God, Tuhan dia boleh guna. Tak, nak guna Allah tak boleh. Sebab apa hukum dia? Haram kalau letak selain daripada Allah. Ada seorang, ni guru kita cerita, ada seorang ni dia nikah lama. Lama tu dia pun nazar. Kalau boleh anak lelaki nak beri nama Allah. Ada anak lelaki nak beri nama, ngandung sungguh bini. Ngandung sungguh bini dia. Beranak anak lelaki sungguh, dia pun tak nama anak dia Allah. Lepas ayah dia tak nama anak dia Allah, mati anak dia. Mati anak dia.
Lepas ayah dia letak tu nama anak aku ni Allah mati dia. Nah, takdir Allah Taala mati. Pasal apa? Dak sekong nama. Pasal harang. Dak boleh guna kepada makhluk. Abdullah dak apa. Getok nama Allah dak boleh, hukum dia haram. Dak. Dia kata nazar ni, nazar kalau haram dak sah nazar. Dengan baik hukum fiqh kan, nazar ni kena kepada sunat. Bagus sah nazar kalau kena kepada sunat. Nazar kena kepada wajib tak sah. Aku bernazar kalau lulus SPM aku nak sembahyang zuhur, tak sah nazar tu. Kalau mu gagal sembahyang wajib kau sembahyang zuhur. Faham tak? Kalau nazar kepada benda makruh, tak boleh kau. Aku bernazar kalau buat gini-gini nak buat benda makruh, tak sah. Aku menazar benda haram, lagi tak sah. Macam tadi tu. Kalau boleh anak lelaki nak tak nama Allah, tak nama Allah hukum dia haram, maka tak sah nazar dia. Ada lagi orang nazar bilang, kalau lah aku menang dalam pilihan raya, nak lari bogey atas jambatan. Tak sah. Pasal bogey atas jambatan hukum dia haram. Makanya nazar ni sah kepada benda sunat, bagus sah. Kena ingat tu. Benda harus pun tak boleh lagi, tak sah lagi nazar. Kalau lah saya, kalau biasa orang buat, kalau Terengganu menang lawan Piala Malaysia, nak botok kepala, pakat botok belaka bayar nazar. Botok kepala hukum dia harus, botok kepala tu hukum dia harus. Maka nazar itu tidak terpakai. Nazar mesti kena dengan benda sunat, barulah sah nazar tu. Nazar dengan benda sunat baru sah. Nazar dengan selain daripada sunat tak sah. Buka dalam, kalau buka fiqh ada, kitab fiqh ada bahagian nazar. Qala bismillah, Allah tadi tu khas pada lafaz, makna lafaz Allah tak boleh guna hak lain, hanyalah layak bagi Allah Taala, dan khas pada makna, iaitu maksud dia makna Allah itu pula hanya bagi Allah, al-ma'bud bihaq, tak boleh guna pada benda lain. Makna pun hanya untuk Allah, lafaz pun hanya untuk Allah. Itu kelebihan Allah. Kalimah Allah itu memang khusus menunjuk kepada zat. Ada pun hak lain menunjuk kepada sifat. Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Malik, itu menunjuk kepada sifat. Allah ni menunjuk kepada zat. Bukan kata barang ke perkataan Allah. Jumhur ulama kata Allah, perkataan Allah ini ialah Ismullahul A'zam. Ismullahul A'zam ni. Kenapa Ismullahul A'zam? Ismullahul A'zam ni nama Allah, ada Asma'ullahul Husna. Ada satu lagi Asma'ullahul A'zam. Kata Nabi, iza du'aya bihi ajab, wa iza su'ila bihi a'ta. Bila mengguna iza du'ya, apabila didoa dengannya, dengan Ismullah Azam, ajab, dimustajab doa. Apabila diguna untuk meminta, akan diberi. Macam apa? Tengok kisah Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman, dia tanya ahli-ahli dia, siapa dia boleh ambil singgahsana Ratu Balqis. Nabi Sulaiman tanya, siapa dia boleh ambil singgahsana Ratu Balqis? Sebab apa Nabi Sulaiman tanya soalan tu? Sebab zaman Nabi Sulaiman, kalaulah sesebuah kerajaan hilang singgahsana, maka automatik kerajaan tu jatuh. Zaman Nabi Sulaiman ni zaman dia, kaedah dia, kalau tak ada singgahsana, maka kerajaan tu jatuh. Sebab tu Nabi Sulaiman tanya siapa dia boleh ambil singgahsana Ratu Balqis. Soalan tu dia panggil mustahil adab. Mustahil adab. Soalan yang dilontar oleh Nabi Sulaiman dipanggil mustahil adab. Pasal apa? Nak ambil terus sangat payah. Setiap kerajaan akan jaga betul-betul singgahsana dia. Apa tu lagi Ratu Balqis. Ratu Balqis ni kerajaan dia hebat. Dia memang jaga betul lah singgahsana dia tu. Nak boleh ke masuk dalam istana, ada macam-macam tentera elit. Lepas tu pula ada pula tembok-tembok dia. Lepas tu bukan dia tak barang letak dalam istana, ada macam-macam bilik, ada bilik khas dia. Lepas tu dalam bilik tu pula ada macam-macam pengawal. Nak boleh ke masuk, nak boleh sampai situ tu,
Tak, berapa puluh dia nak kena lalu pengawal. Tak, nak boleh siapa dekat singgah sana tu, nak kena masuk luar tu ada pengawal tentera elit. Hari ni panggil tentera elit ah. Tak, hak tentera pangkat tertinggi je panggil dia tidak erti kau. Tanya orang tentera ah. Tentera paling tinggi sekali pangkat dia. Tak, hak paling bisa sekali. Dia tu siapa dekat singgah sana. Maknanya kalau ikut akal, bukan ikut akal, ikut adat payah nak ambil. Tak boleh nak ambil. Kalau Nabi sama tanya, siapa dia boleh ambil? Semua orang kata, tak boleh nak ambil. Kalau ikut soalan tu. Tiba-tiba jin pun kata, saya boleh ambil. Jin kata, saya boleh ambil. Nabi SAW kata, lah mana mu nak ambil? Kata jin tu, sebelum tuanku bangun daripada tempat duduk. Sebelum tuanku bangun daripada tempat duduk, dia boleh ambil. Maka kaedahnya biasa kalau Nabi Sulaiman ni dia sedang duduk tempat duduk dia buat kerja jadi ketua kerajaan tu, dia akan bangun bila nak semayang. Maka semayang zaman Nabi Sulaiman ni bukan semayang macam zaman Nabi kita. Syariat zaman Nabi Sulaiman ni semayang dia 3 kali. Tak sebut lama, maknanya pagi, petang. Maknanya kalau pagi dia masuk, petang baru bangun. Separuh hari baru jin boleh ambil. Nah, mana jin pun payah nak ambil. Walaupun gagah jin. Jin ni gagah. Tak. Boleh lawang belaka kita. Kalau jin. Tak. Tapi gak nak lagi ambil payah juga. Tiba-tiba bangun seorang dari kalangan manusia kata saya boleh ambil. Manusia kata saya boleh ambil. Lalu mana tanya Nabi Sulaiman. Tak siapa kelip mata. Kelip mata celak balik ada. Tu manusia. Maka di situlah katanya ulama apa yang digunakan oleh manusia ni. Tak. Lalu kan katanya ialah menggunakan asmaullahul a'zam. Dia guna isim Allah al-azam. Tak. Ya Allah, ya Allah, ya Allah ya. Tak, kita dengar apa-apa dah. Ya Allah. Rupa-rupanya ya Allah ni ismullahul a'zam. Si bawah ni orang yang mahir dalam ilmu nahwu. Tak, dia alim ulama tapi terkenal dia dengan nahwu. Maka dia boleh masuk syurga sebab apa? Kerana meletakkan dalam kaedah nahwunya Allah a'raful ma'arif. Yang paling ma'rifah kata nama khas ialah Allah. Dalam banyak-banyak kata nama khas yang paling khas Allah. Itu yang boleh dia masuk syurga. Masa si bawah meninggal dunia, anak murid dia mimpi, tanya, mana comel kat tempat duduk Tok Guru ni? Dengan apa Tok Guru boleh masuk dalam syurga? Dengan ilmu ke? Dengan mayang banyak ke? Dengan ni ke? Katanya, dok. Allah Ta'ala wi aku masuk sebab aku tok dalam kitab aku. Allah ialah nama yang paling khas dalam banyak-banyak nama khas. Hak tu saja menyebabkan Allah Ta'ala wi dia masuk dalam syurga. Nampak? Maka sebab itulah kalau kita ni gunalah ya Allah. Dah ya Allah, ya Allah doa. Kata ulama, kalaulah kita berdoa dengan perkataan ya Allah ini, tiba-tiba tak mustajab doa. Kita doa-doa tak mustajab. Apa tak mustajab doa kita ni? Makanya kita tengok kepada syarat doa. Itu kerana luput syarat doa. Luput syarat. Apa syarat doa? Makan halal, pakai yang halal. Napa lagi? Perbuatan kita barangkali ada dosa-dosa. Maka bila kita guna ya Allah ni, tiba-tiba tak jadi, cek baliklah perbuatan kita tu. Bukan tak guna ya Allah tu tak jadi, tetapi perbuatan kita, syarat doa, syarat ijabah dia. Luput syarat ijabah doa, maka cek syarat ijabah doa kita. Qala Ar-Rahman, yang amat pemurah bagi orang yang mukmin dan orang kafir di dunia. Tapi dipanggil Al-Mun'im bi jalailin ni'am, yang memberi nikmat dengan nikmat yang besar-besar. Ar-Rahman. Rahman dan Rahim ni asal perkataan Rahimah. Rahimah ni maknanya dia kasihan belah pada hati. Kasihan belah pada hati mustahil pada Allah Ta'ala. Tak? Pasal Allah Ta'ala mana ada hati. Kasihan belah pada hati itu mustahil bagi Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Maka di sini dia sebut iradatul ihsan. Sifat iradah
dah iradatul ihsan, kehendak kepada baik. Okay. Ar-Rahman ni makna pemurah. Pemurah Allah Subhanahu wa taala meratai. Lafaz khas pada lafaz am pada makna. Meratai nikmat Allah Subhanahu wa taala ni semua. Kepada orang kafir, kepada orang mukmin, kepada semua orang akil, orang tak akil, orang yang berakal, tidak berakal, jamadak, kepada benda tokoh semua sekali rahmat Allah Subhanahu wa taala berlaku. Tu panggil Rahman. Tak, kita tengok orang kafir pun boleh makan, boleh minum. Orang kafir pun macam-macam boleh nikmat. Itu panggil Rahman. Tu sifat apa murah Allah Subhanahu wa taala. Sebab tu dia sebut di dunia, hujung dia kan, pemurah kepada mukmin dan kafir di dunia. Pasal apa di dunia? Kerana hanya di dunia sahaja, dunia je. Kalau orang kafir hak lawan cacang Allah Taala ni, dunia je lah boleh nikmat. Dalam kubur tak boleh nikmat dah. Sebab orang kafir tak, bila mati saja hilang nikmat dia. Dia start daripada sakit, kohor sakit, tak ada ruang langsung, tak ada ruang rehat langsung untuk senang. Dalil dia masa zaman Nabi Musa alaihissalam. Nabi Musa alaihissalam ni, ada orang tanya Nabi Musa, macam mana rasa sakit? Sakaratul maut. Nabi Musa kata, membaca ayat ni, murid kubur ni. Kubur lama, jangan cari kubur baru ni. Cari kubur lama 300 tahun. Nabi Musa. Dah, mana kalau kita ni cari kubur-kubur lama 300 tahun, zaman-zaman Kesultanan Melayu dulu ada banyak cari ni jumpa ni. Dah, ada banyak ni. Maka pergi cari kubur lama tu, zaman-zaman Kesultanan Melayu dulu tu 300 tahun, guys itu kata Nabi Musa. Dah, Nabi Musa kabar ke umat dia. Maka umat dia pun ni pergi. Ni kata siapa dia ni? Al-Imam Suyuti. Makanya dia pergi tu sampai kubur lama, dia pun baca doa. Baca doa Nabi Musawi. Baca doa tu baik orang kubur tu. Orang dalam kubur tu baik. Lepas dengar Nabi, lepas dia doa hak Nabi Musawi doa tu baik orang. Lepas tu dia tanya macam mana sakitnya sakaratul maut, tanya kepada orang. Orang tu kata sejak daripada cabut nyawa sampai ke hari ni 300 tahun tu. Sampai ke hari ni dak hilang lagi sakit sakaratul maut. Dak hilang lagi sakit. Tu orang kafir tu. Maka nikmat Allah Taala ni atas muka bumi je. Sebab bila mati dak datang kiamat, mati tu sakit dah. Maka di sini disebut hujung tu kan sebut di dunia. Orang kafir di dunia meratai rahmat Allah Subhanahu wa taala ni semua. Orang mukmin, orang kafir, orang apa sama ni muslim, semua sekali itu di dunia, sama ada pokok, sama ada semua sekali lah. Semua sekali atas muka bumi, ulat-ulat apa semua tu Allah Taala berlaku wi rahmat ni. Tak, sama ada wi rezeki. Macam Nabi Sulaiman tengok katak tu nampak Nabi Sulaiman panggil. Tak, Nabi Sulaiman kata, apa mu nampak dia takak kerana apa? Kerana katak tu dia takak apa? Katu. Dikatakan katu tu dia masuk dalam air, tak makan. Katak kan dia takak katu, dia makan. Ni tak makan, dia takak pun dia masuk dalam air. Wah, itu bikmul lah. Nabi Sulaiman panggil, buat apa? Nabi Sulaiman kan kelebihan dia boleh bercakap dengan semua. Nabi Muhammad boleh cakap kau. Cumanya hak suhu Nabi Sulaiman ni, dia boleh cakap semua. Maka dia tanya, kata jawab apa? Kata tugas ku Allah Taala suruh wi makan kepada ulat duduk dalam batu. Wi makan kepada ulat yang duduk di dalam batu. Hak Piramli sebut dah, ulat dalam batu pun boleh makan. Ni cerita ni. Itu zaman Nabi Sulaiman. Ulat dalam batu pun boleh makan. Sebab apa? Allah Ta'ala takdir atau meratai rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Qala Ar-Rahim. Ar-Rahim al-mun'im bidaqaiqin ni'am. Yang amat mengasihani. Bila amat mengasihani ni dia panggil
Am bagi makna tak, am bagi makna, am bagi lafaz. Lafaz boleh guna lagu mana? Boleh. Rahimnya si Zaid itu, kasihan belahnya si Zaid itu, baru boleh guna ni rahim. Apa tak? Ada pun khas pada lafaz, maksud khas pada makna, bukan khas pada makna. Apa maksud khas pada makna rahim? Iaitulah sifat kasihan belah Allah Subhanahu wa taala ini hanyalah khusus kepada orang mukmin di akhirat. Start pada mati orang mukmin, Allah Taala muliakan. Start pada mati Allah Taala mulia. Nak orang belajar ni, kita semua ni orang belajar, sama ada tukang ngajar, sama ada tukang belajar, Allah Taala memuliakan. Ada satu kisah dah, mungkin tuan-tuan dengar dah. Dia nama dia Syekh Abdul Rahman Al-Huffar. Syekh Abdul Rahman Al-Huffar duduk di Syria. Dia ni Huffar, nama dia tu penggali kubur. Gali kubur je kerja dia. Umur dia tua dah, 50 tahun. Dia gali kubur. Sehinggalah satu hari ada seorang makcik perempuan kata ke dia, awak gali kubur awak? Gali seliang. Dia pun gali. Lepas tu sudah gali tu, makcik tu pun mari bawa jenazah. Dak ramai, sikit je orang. Biasa kalau mati ramai orang, ni sikit. Bila sikit gitu dia ni tolong tak, tolong masuk dalam liang lahat. Bila tak dalam liang lahat tu, tiba-tiba dia pensang. Bila pensang, dia tengok dalam mimpi dia tu ada seorang yang sangat comel ambil jenazah tu buat lari. Lalu dia pun kejut daripada pensang dia, orang kumur dia. Dah tanya, buat apa? Tak, dia kata dia pun ceritalah, aku tengok gini-gini. Orang kata, oh mungkin muni khoya. Tak, mungkin muni khoya ni. Jadi dia tak cara tu. Bila pula 2 bulan 3 bulan lepas tu, makcik tu pula kali kata, mu gali kubur, gali seliang. Dia pun gali pula seliang lagi. Apa tu? Masuk pula. Kali yang kedua sama macam yang pertama. Bukan ramai orang, sikit. Dia pun tolong. Maka kali yang kedua tu dia tak pesang. Yang pertama dia pesang tau. Kali kedua dia tak pesang. Dia tak jenazah tu. Nampak dengan mata dia ada orang mari. Tak, dengan comelnya. Maka dia ambil jenazah tu, buat lari. Ambil jenazah, buat lari. Dalam kubur, ambil jenazah, buat lari. Dengan dibuka luah macam-macam lah pemandangan tengok. Tak, dia pun tubik daripada liang lahat, orang lain uruh nak kambuh-kambuh apa dia cari makcik. Dah, dia cari makcik, suruh gali liang. Pasal makcik tu bila orang nak kambuh-kambuh, makcik tu lari pasal dia puang kan. Lagi orang lelaki pula. Maka dia kejar makcik tu. Dia kejar makcik, kata makcik, nak tanya dah. Siapa dia hak mati dua-dua orang, makcik suruh saya gali liang lahat. Kata makcik tu buat apa? Dia pun cerita kepada makcik tu, yang pertama dengan yang kedua. Dah, kisah dia alami dia gali kubur. Lalu katanya makcik tu, anak saya pula kedua-dua tu. Hak pertama mati tu, hak mula-mula mati tu anak sulung. Anak sulung ni orang yang wahin nadah kita. Buka kitab tu, buka kitab ni, suruh tok guru ajar tu, suruh tok guru ajar ni ngaji kitab. Apa? Maka tengah-tengah ngaji kitab tu mati dia. Tengah-tengah ngaji kitab. Dah. Dalam nak mari surah, nak mari nadah, belangga, mati. Makanya Allah Ta'ala buat dah. Dia ambil, malaikat ambil. Dadang malaikat kenapa ni hak tukang soal tu mari. Ada dah orang selamat ni. Nampak? Makanya yang kedua pun, dia tanya dah yang kedua dia. Yang kedua tu adik dia. Nah, adik kepada anak dia hak sulung tu, anak nombor 2. Nombor 2 ngaji kitab agak, dia tanya dah ngaji kitab. Nombor 2 ni buat umrah. Buat umrah waktu ni tu, tapi gaji dia tu dia akan bagi separuh kepada abang dia. Abang nak pergi nadah kitab, nak beli kitab tau. Ambil beli kitab. Abang nak isi minyak, nak pergi nadah kitab, ambil kitab. Dia akan nak beli peng, nak je. Maka Allah Ta'ala balas sama. Nampak? Orang hak tolong kepada penuntut ilmu sama dengan orang yang menuntut ilmu. Nampak? Mana mulia ni bagi ilmu ni. Mana kita duduk dalam surga ni, tak kira tua, tak kira muda, mulia. Allah Ta'ala buat. Takdir kalau mati kita ikhlas mari nak ngaji ni, mulia. Allah Subhanahu Wa Ta'ala akan bawa masuk dalam syurga insya-Allah.
Tak usah bimbang. Tak usah bimbang kita mari nada kita ni walaupun gitu gini. Tak ada halangan-halangan. Allah Subhanahu wa taala akan bagi kita. Itu panggil Ar-Rahim Allah Taala. Khususnya nikmat Allah Subhanahu wa taala ni, kasihan belah Allah Subhanahu wa taala kepada orang mukmin di hari akhirat. Di hari akhirat ni Allah Subhanahu wa taala dan hari akhirat dalam kubur. Tak. Ada macam-macam lah kalau kisah orang yang meninggal dunia dalam keadaan menuntut ilmu, sama ada dia mengaji ataupun mengajar. Macam-macam kisah. Tak. Macam-macam kisah yang tadi penggali kubur tu, lepas daripada kisah tu, dia tinggal tu gali kubur. Dia tinggal gali kubur, pergi kat masjid. Pergi masjid cari tok guru. Akhirnya jadi syekh. Umur tua dah mari ngaji 50. Tak, bukan muda, 50. Syekh Zakaria Al-Ansari, kenal Syekh Zakaria Al-Ansari? Tua ke ngaji? Nampak? Dalam lebih kurang 40-50 ke? Dia tu asal dia nak suruh anak jadi ulama. Nak suruh anak jadi ulama. Kau giato anak dia pondok tu, ngato anak dia ngaji sini-sini. Tiba-tiba anak dia mati dalam belajar. Tak ada orang, anak seorang. Dia kata tak ada orang dah. Dah, umur dia pun dah tua dah ni 50. Dah pergi nak jadi ulama. Nak enggak anak jadi ulama? Dia kata ada arah aku nak ngaji. Dah ada arah aku nak ngaji. Ya mau ngaji. Dah, walaupun umur dia tua, kena ajak umur dia anak-anak murid muda. Masih dia ngaji. Dah orang lain muda belaka. Dah orang lain umur 13, umur 14 dah. Ya umur 50. Dah. Masa setiap kali dia masuk orang ngaji apa? Oh, tok guru mariah. Orang ngaji. Lala jadi syekh sungguh, jadi tok guru sungguh. Nampak? Kerana apa? Kerana ikhlasnya dia dalam mengaji. Tu maknanya kemuliaan yang diberi oleh Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Kita sambung pula pada minggu depan. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulil amin. Allahumma anfa'na ma 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una. Rabbana zidna 'ilma. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Taqabbalallahu